Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ولا تنقصنا. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. قال مصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar-pendengar yang dirahmati. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Tuhan limpah kurnia nikmat dan rahmat berlimpah ruah di atas hamba-Nya. Dan alhamdulillah, dengan sebab Tuhan wi sihat, sihat wal afiah kepada kita, boleh kita masing-masing mengerjakan amalan kebajikan yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi di dalam muzakarah agama untuk kita nak memperbaikikan diri kita dan keluarga kita. Jadi alhamdulillah, sudah selesai daripada kita ibadat solat Isya dengan cara jemaah. Sementara kita mengatuk mata dan kita tadah telinga dengar muzakarah agama, nasihat agama, dan sebelum pada kita nak tidur. Dan itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, makan ni jismani, makan ni tubuh badan kita sudah isi dah tengah hari tadi, dan tak tahu atau berapa kali, dan tak tahu atau apa jenis makan ni kita isikan kepada jismani, kepada tubuh badan kita hingga sampai kenyap cerik, hingga sampai berdakwa gerak, tawar tak serah apa kenyap. Hak tu makan ni jismani, hak tubuh badan. Manakala makan ni jismani ni pun makan ni rohani. Makan ni jiwa ni kita nak isi juga. Jangan duduk lapar, jangan duduk kering. Tubuh badan pun dia lapar, putuskan zat tak erat juga. Ada zat makan tapi benda yang tak berzat, benda yang tak ada faedah, tak bertubuh juga, tak segar juga. Semacam tu jugalah rohani kita. Jiwa kita tu kita kena makan kata upaya dia. Upaya rohani iaitu agama. Kena mengaji, kena dengarlah hadis. Quran, kena mengajilah agama tu. Dari segi rohani, upaya dia, kita mengaji tak fiqh, kita mengaji tak usuluddin, kena mengaji tak tasawuf. Itulah upaya rohani. Itu insya-Allah. Insya-Allah. Tak buka lagi, boleh kita buka. Buka dah kita ingat leh. Kita fatin dengan molek. Kita fatin dengan molek. Apa hak ulama nak royak kepada kita? Apa pesan ni ulama hak nak sampaikan kepada kita? Kita fatin dengan molek. Mudah-mudahan kita tu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tuhan bukakan hidayah bagi kita. Kita akan faham kita boleh beramal apa yang kita pelajari. Itu insya-Allah. Malam ni kita sambung lagi nya, iaitu tazkirah kitanya, kata perkara yang lari tak lepas. Allah, masya-Allah, sungguh deh. Perkara yang lari tak lepas. Apa weh? Iaitulah tipu daya, bisikan syaitan. Bisikan syaitan terhadap anak Adam saat ni tu, matanya bukan kata dia jang mudah-mudah dak lah. Setan tu dia tak jang mudah-mudah. Kita yang duk jang lah. Kita tahu dah dia nak tipu kita. Kita tahu dah dia nak kena kita. Apa kita nak jang ke dia? Tu. Kita jang dia set itu. Ada apa sungguh? Kita yang jang, kita kena lawan. Baiklah. Sebelum pada kita nak lawan ni tu, kita nak tahu dulu. Kita nak tahu dulu setara mana dia tipu. Macam mana dia tipu. Tahu ada beringat tu dia lagi.
Yang tu yang makan dengan tak khabar. InsyaAllah minggu lepas kemarin, pak dah. Cara dia tipu kita tepat dah. Kena perangat lagi ya ni. Kena perangat lagi ya. Cuba ingat. Pak cara dah dia tipu kemarin itu, cuba kita ingat. Selepas pada kita ngaji dah tu. Selepas dari kita ngaji dah pak tu. Dia mari tipu dah lagi. Tu. Dia mari tipu dah lagi. Dia beradu dah. Selepas dari kita tahu tu. Kita boleh lawan dah. Pak cara dia tipu kemarin tu kita boleh lawan dah lagi. Tu kita boleh lawan tak lagi. Kalau kita lawan tak boleh, kita kena boleh. Kena boleh. Jangan benar dia, benar kita. Tu pak cara dah dia tipu. Baiklah. Kita frangat sikit. Dah ada apa? Kita frangat sikit. Itu cara yang pertama, yang pertama, dia tipu kita, dia lari. Tu pertama kali dia lari kita tu tak sewa taat. Dia lari terus, tak sewa kita buat taat. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak lup. Dia dah makan kita, dia tipu kita tak leh. Dia lari tapi kita tak leh lah. Kita ni kena buat amal, kita berhajat pada bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita kena buat bekal kita takwa, kita kena buat bekal cetek kepada Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke akhirat. Dia tak boleh tipu kita. So kita berhenti jangan buat, tapi kita nak buat juga. Tak apalah. Mu nak buat juga kok. Tangguh Tu cara yang kedua, ya so kita tangguh. Dia pun jaya, setengah-setengah ni jaya. Tangguh kat kita pun. Tangguh sampai bila tak tahulah. Tak ada jawab apa juga. Tangguh. Kalau dia tak jaya dua, cara yang kedua tangguh, dia tak jaya pula. Kita ni tu buat juga. Kita buat dia ada masa. Di dalam masa yang ditetapkan oleh syarak kita buat. Kita dah tangguh turut dia. Jadi Allah dia lah benar kita. Dia suruh kita tangguh yang ketiga pula, dia tak jaya yang kedua, dia pergi pula cara yang ketiga. Kolayuk yang ketiga, iaitulah suruh kita buat dengan cepat-cepat. So buat dirah-dirah. Tu suruh kita buat dirah-dirah, buat cepat-cepat. Dia kata yana, saya kata yana. Dia buat cepat ni, dia dirah sudah, dia boleh buat banyak perkara lagi kerja kita. Kerja kita banyak perkara lagi. Bukan semaya ni perkara, bukan baca Quran ni perkara, banyak perkara lagi kerja kita. Buat cepat-cepat lah. Kalau kita tak sedar ke, buat cepat-cepat. Hasilnya ke apa? Hasilnya tak sempurna. Tu yang nak tu. Walaupun membuat sekalipun, walaupun semaya sekalipun, walaupun puasa sekalipun, walaupun baca Quran sekalipun, tetapi apa saja tak sempurna. Sebab apa? Sebab kita turut dah. Kita sudah turut dah jejak langkah tipu daya dia tak ni. Hak dia suruh buat cepat-cepat. Maka kita tak turut dia. Kita tahu dah, Natal ni nak tipu ku. Dia buat cepat, nak sempurna kok mana? Tu. Kerana kita ingat hadis Nabi kata, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu berkekal, dan jika sikit pun tak apa. Sikit ada apa? Apa? Sepipi ya. Satu waktu lepas maya kita baca sepipi ya. Apa? Tetapi semua. Bawa malam ni saya tak baca cepat-cepat boleh nyulah sikit. Tujuan ke apa? Tujuan nak beri kosong ya. Nak beri kurang. Tipu takluk jok yang ketiga ni tu masuk cara yang keempat hok malam kemarin. Minggu kemarin saya suruh kita buat sepenuh lah. Muat molek lah. Muat molek. Dah kita muat molek. Tujuan ke apa? Tujuan yang nak isikan sifat ria. Nak orang tengok kata kita ni cuma dalam ibadat. Nak orang kata kita ni tu cuma di dalam amalan. Tujuan tu yang nak isikan ria. Nak isikan sifat ria masuk. Inilah yang tak nampak tengok ni. Ni agak atas sulit dah sikit. Tapi tak ada berat mana. Apa kita ngaji dah mari kata sifat ria ni tu adalah haram. Dilarangkan oleh Allah Taala. Dan juga orang bersifat ria ni tu akhirat esok Tuhan panggil dengan 4 nama. Tuhan panggil dengan 4 nama. Tu kita jauh lah daripada tipu daya keempat tu. Kita benar. Tuhan panggil 4 nama. Mana satu tu panggil kata, hei orang yang kafir. Tu nama hak Tuhan panggil.
pada orang yang ria, orang yang buat tak ikhlas. Buat amal dia apa-apa saja kerana nak orang tengok pun baik, ataupun nak orang puji pun baik, ataupun buat kerana yang pangkat. Walau bagaimanapun orang panggil kita tak ikhlas, ria. Tu panggil 4 nama. Satunya orang yang kafir. Yang kedua, orang yang jahat. Nama yang ketiga, orang yang menipu. Dan yang keempat pula, orang yang rugi. Orang yang rugi masa. Sia-sia amalan kita dan hilang balasan. Itulah setan duk kaca tipu kita ni tu. Tujuannya nak punah. Kalau kita boleh buat pun, tapi tak ada isi gapo. Sebab apa? Sebab bukan kita buat kerana Allah SWT. Itu cara yang keempat. InsyaAllah lah ni kita masuk pula setelah syaitan gagal, syaitan ni tak jaya tipu kita di jok ngepak mejak 1 sampai 2 3 4 hari tu tak jaya. Dia tak beradu sama sekali. Dia tak beradu sama sekali. Dia akan halih cara pula. Syaitan akan halih cara pergi ke cara yang kelima pula. Syaitan kata kena. Tu syaitan tipu ni, syaitan tipu jok kelima ni, dia tipu lagu mana? Tengok cara yang kelima, hak syaitan nak tipu kita, iaitulah syaitan nak heret kat kita supaya nak jatuh kita dalam kebinasaan. Nak kita tu punah juga. Ya tak janglah kalau kita ni tak punah. Allahu Akbar. Allah sangat bahayanya. Nampak yang kata ibadat. Tetapi isi dalam tu bukan. Hak ni yang kita takut sekali. Sebab kata kecek nampak molek. Kecek ni baik, manis. Tetapi hati dalam tu tujuan lain. Hak ni lah paling takut sekali. Hak ni setan kecek, mari dia kecek dengan kita. Tujuan yang kelima yang tipu hak ni tu nak kita jatuh. Dalam kebinasaan melalui perasaan ujub. Setan nak isikan sifat ujub. Tak baca ajbung. Baca ajbung tak tahu. Baca ajbung ni hujan lebih. Ajabuzanat. Ini ujub. Sifat ujub. Setan pisah nak isikan sifat ujub. Kemarin ia pisah nak isikan sifat ria. Tu. Duk kacau gelek kita, suruh buat molek amalan kita hak ni tu. Tujuan nak isikan sifat ria. Ya tak lagi dah. Dia setan boleh tipu, kita turut ya pergi lalu dah. Sebab itulah kata kita jangan duk turut heran dia. Jangan duk turut heran dia. Turut heran dia jadi lalu dah. Ni yang kelima pula, setan pisah nak tipu kita, nak kita tu jatuh dalam sifat ujub. Jatuh pada perasaan ujub. Lepas kita nanti bahas lagi. Gapo ujub, baik mana ujub. Setan mai bisik kita lagu mana. Dengar pula. Lepas kita kena ingat. Kita kena ingat. Dalam hidup kita hari-hari ni tu. Ketika kita nak buat kebajikan, apa saja kebaikan, apa saja kebajikan, cuba kita ingat molek. Mari di hati kita baik mana. Ni setan yang tipu ni. Cara pertama tak jaya, cara dua tak jaya, cara tiga tak jaya, cara ngepak tak jaya. Tengok cara yang kelima pula setan nak tipu kita kena. Setan mari bisik di hati kita, setan tipu kita kata kena. Tak ada dah orang hok beringat. Tak ada dah orang hok besar pangkat dalam amal. Tak ada dah orang hok rajin buat amal. Tak ada dah orang hok berjuruh. Tak ada dah orang hok beringat. Orang lain. Setan mai kecek ni, setan mai kecek. Kalau bunyi macam itulah. Kalau bunyi bet tu, syaitan tak ada orang lain dalam kampung ni. Aku duk tipu orang lain tu, jok tamu mapuh dah. Aku tipu jok tamu tu gih dah. Tak semaya dah, tak puasa dah, tak buat dah kebaikan. Banyak ke jok tamu gih dah. Tapi mung ni Allah. Mau jauh sungguh mung. Tak ada dah orang hok payah nak tipu. Mung ni Allah molek sungguh. Ada dah orang. Ya mari pong macam tu. Setan mai pong macam tu. Tu. Ni ada dah alangkah beringatnya anda tak lupa dan tak lalai. Allah banyaknya amalanmu. Allah tak ada dah orang. Kelebihan
orang mulia dalam kampung ni tak ada dah mung sore. Dia tak ada mung sore agak susah bi orang. Ayatnya pandai dah. Alah, setan orang sai tak nampak tengok tu rasa tak takut mana. Hak rasa makhluk ni, rasa manusia ni. Nah, hidup pong macam tu. Allah, dia tak ada mung sore agak lah susah nak jemaah jemaah. Dia tak ada mung sore agak tak ada kerja gapo. Nah, pakak duk buang, bukan duk nebah dak. Dia mari kak, pakak bergecok lalu kita pun rindu. Oh, gitu lalu nak ke. Oh, takut kat aku. Kisah Jepang tak ada tu. Strategi Jepang tak ada orang dah. Hok payah nak tipu. Mung sore Allah. Tu. Kita tak khabar kata dia tipu juga. Dia main rupa tu. Main rupa nak isikan perasaan sifat wujud masuk pada hati kita. Saya Allah tak ada orang aling dalam kampung ni, munglah aling, munglah warok. Sebagailah ya gipong kita supaya nak kita tu luah lubang hidup. Pak kita tengok pula gapo ujuk hak yang nak ni. Ujuk ni makna katanya here dengan diri sendiri. Dua here, dua karek dengan diri sendiri. Dan juga ada bila lebih diri sendiri daripada orang lain. Ni. Dengan pucuk setan dia tipu tadi tu. Setan kata orang lain aku tipu jok tamu mapuh dah. Aku tipu tak wis semaya, tak semaya dah. Mung ni teh we. Aku tipu otak sehegila jemaah takutlah ni. Misal tak askar duk likung patah duk mai duk gi mari. Oh takut. Gi pak pergi dia tak pasalah. Kita pun sungguh we. Mung ni rajin tak ada orang sungguh. Kita selalu dak sungguh we. Habis tengok tak ada orang. Aku ni nak malas duk pergi jemaah. Tak ada takut pun ke? Marilah. Mari apa? Mari bila orang lain tu tak ada jalan. Dari segi amal tak ada jalan orang lain. Tu segi amal, dari segi ilmu pula orang lain tak ada jalan juga. Aku juga lebih. Dari segi pakaian, hak orang lain tu harga-harga murah saja. Hak kita ni bagi brand name saja. Dari segi pakaian, dari segi harta pula ikut je lah. Pandai kita tu lebih belakang. Tu setan isi perasaan tu masuk dalam hati kita tu. Setiap segi macam tu yang mari. Segi amal, kan segi amal yang mari tipu cara segi amal dia. Kan segi ilmu yang mari tipu segi ilmu. Mereka tak ada dah orang. Ilmu banyak dalam kampung ni mung lah. Lepas mung dak ibu yang jadi email apa nyo lebih mung, soro lebih mung. Pas kita pun mula. Ni tempat dak jadi ni. Hak tu saya tertipu. Pas kita nak buat aguana. Yang mai tipu kita dah ni. Kita nak buat aguana weh. Hadirin pendengar. Hadirin pendengar yang dihormati lagu mana weh? Saudara kita tu. Lagu-lagu mana weh? Biasa dak ni mai tipu guni ni. Biasa dak. Saya mai tipu tak lebih mung adik-beradik mung, lebih mung laka. Mari dak biasa ni. Saya tertipu dak guni ni. Tah kaya main lagu ni kita nak buat mana ni? Gena pendengar, gena kawan guru kita. Gena nak buat kita weh. Sebelah kelisa, sebelah ikeh, sebelah kemung seluruh handa ni. Mana kawan guru kita, sahabat kita tu, lagu mana tu? Biasa tak mari bet ni. Tu saya mari tunjuk hamare. Apa kalaulah pada hakikat sengoti naik kuam pencing. Kita kecek naik kuam pencing dulu. Segi harta lebih kita tak? Ya. Segi ilmu lebih kita tak? Ya. Dari segi kemuliaan? Ya. Dari segi gapa-gapa ikut lah. Naik kuam pencing lebih kita tak? Lebih kita sungguh. Apa setan mari bisik hak ni tu. Setan mari bisik kata tuk sing tuk yang lebih kita belaka tu. Betul tak hal setan royak? Ilmu lebih kita. Yang lebih kita. Pangkat lebih kita. Harta lebih kita. Naik kuat pencing pun lebih kita sungguh. Dengan setan yang tipu hal ni pun. Betul tak? Dengan hari tak ada. Sungguh. Apa? Kita jangan ngaku kata hong. Faham tak? Jangan kata cai cingด้วยเนาะ cing đi.
Sungguh yalah, rupa lebih ku, harta lebih ku, pangkat lebih ku, kemuliaan lebih ku, keturunan lebih ku. Sungguh yalah jangan ngaku kata sama sekali. Kalau setan nak tipu tu kita nak tolak tak boleh dah. Dia tipu semakin dah. Dia tipu semakin dah, tapi kita kena tahu cara nak buat ke mana. Ni ulama kata jangan mengaku kata Kalau kita mengaku kata bila sungguh lebih ku. Bermakna kita sudah cambah. Supaya dia cambah benih keladi lah ni tu. Supaya kita sudah cambah. Ya tanya nak, benih keladi ni cambah lah 200 pohon. Benih haja tak ketih lagi 200. Kalau ketih dah 300, kita pun sungguh apabila kita sungguh, kita buat tak? Kita tambah tak? Tambah. Apa yang betul? Setan kata mu lebih. Pak kita ngaku sungguh aku lebih. Dan kita ngaku kita lebih, gini orang nak tegur gapo boleh tak? Tak boleh lah. Orang nak tegur dari segi ilmu boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kita mengaku kita ni kita lebih. Tak ada dah orang lain. Apa ni lebih? Aku. Orang nak tegur boleh tak? Tak boleh. Ni kita punah. Ni jangan ngaku kata Kalau kita mengaku kata bermakna kita tambah dah sifat ujub. Ngaku kata apa? Yalah. Hak setan royak tadi. Yalah, lebih ku sungguh. Dia apabila kita mengaku, tengok iblis dengan Adam. Iblis bila tak? Iblis bila kata bila kata ya jadi daripada tanah. Ya jadi bukan. Iblis bila kata ya jadi daripada api. Adam daripada tanah. Mana lebih? Tak lebih api Iblis kata lebih ya. Lebih ya tu dia tak sujud tak Adam tu. Hai kita, dan apabila kita bila kata lebih, mana kita nak dengarkan nasihat, nak dengarkan tunjuk ajar daripada orang bawah. Ni sebab apabila kita bilik cepat dah. Cepat dah. Apa seria nak inginnya cepat. Saya tak cepat dah dah. Apabila kita mengaku kata kita lebih, maka kita timbullah perasaan bangga. Takabur lah, sombong lah. Lebih ni. Tak ada sambang ni dah. Lebih ni. Pahak saya tunjuk tadi sungguh tak? Sungguh. Pahak kita mengaku tak? Saat ni kita bila kata diri kita lebih, penyakit selagi akan mari, iaitu lah sombong, takabur. Hanya dia kata ujub ni ibu. Ujub ni ibu. Bila diri lebih pada orang lain, ni ibu, putih. Anak dia takabur. Tu anak dia, takabur anak dia. Ni tengok ni. Setan kata tak ada dah orang hok payah nak tipu. Tak ada dah orang hok terlebih wingat ni. Orang lain aku tipu pergi belaka. Ada mung ni tak degih lagi. Kita tak khabar. Kita tak khabar. Kita mari perasaan sungguh aku rajin aku buat amal ni. Gi tak khabar. Tak khabar dah kata kita juluh masuk perekat setan dah. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati. Kalau ada buat baik. Jangan duk mengaku sama sekali. Hak setan dia tunjuk kita. Walaupun hak setan tunjuk kita tu hakikah kita ada. Hakikah kita ada. Jangan mengaku sama sekali. Jangan mengaku. Jangan turut hak dia duk tunjuk hak ni tu. Walaupun semati ada pada kita pun. Jangan. Tolak dah. Tak. Bukan. Ada lagi orang yang lebih pada aku. Ada lagi orang yang mulia daripada aku. Ingat gitulah. Lepas kita tengok gapo ujub. Macam mana ujub ni? Kita tengok hak ulama dulu. Lepas kita nanti tengoklah. Ada tak hak ulama kata daripada kita? Kalau ada kita buat lebih baik. Sebab sifat ni sifat binasa. Tengok. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, orang yang tanya dia. Ini ada orang yang tanya Abdullah bin Mubarak. Orang yang tanya dia, tanya harga apa weh? Dia tanya harga apa? Ini ada orang yang tanya Abdullah bin Mubarak berkenaan dengan ujub. Atau apa? Ujub bahasa Arab sebenarnya kata bangga diri. Bila diri itu lebih. Wasa syiata yang
ตัวเองยกย่องตัวเองทองแดงบ่tak apa lahทองแดงกี่sawi pakai sudah นะยกย่องตัวเองno tu dah tak kena ke belakang lah we pakai sudah ini ada orang kita tanya Abdullah bin Mubarak berkenaan dengan bangga diri ujuk ni macam mana Pak Abdullah jawab gitu nah hati perhati molek hati perhati molek jawab perio guano Abdullah jawab terena engkau melihat di dalam dirimu tu Abdullah jawab tu engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Mung tengok pada dirimu, mung tilik pada dirimu, hak orang lain tak ada. Ujuk lah. Mung tengok pak, yalah. Segi harta, lebih kau. Yalah lagi dah. Yang tuaeng lagi. Yang tuaeng lagi dah. Lebih kau. Dari segi ilmu pula. Aku poteri. Ondong dak le mahok tak jauh dari segi ilmu dari segi angok pula tikah jauh tu yang tu Abdullah katanya kita tengok pada diri kita sesuatu yang tak ada pada diri orang lain tengaku tengok lebih laku kita lebih laku tu mengaku lebih dia panggil yalah jangan beda sama sekali. Pahaya nak ke mana? Kita tengok dengan diri lemah, apa? Kita mengaku kata kita ni lemah. Lemah kita, lebih lemah lagi weh. Tengok segi ilmu, lebih lemah. Tengok segi lebih lemah. Kita tawaduk semua. Tu we ada tawaduk semua. We rendah semua kita. Tu Ibnu Mubarak. Tengok berkata Bashir pula. Bashir bin Al-Haris Al-Hafi maaflah kalau baca nama tak kena pun kita nak ada perkataan dia Bashir Al-Haris Al-Hafi kata kena ujub ni ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak tu duk bila duk berasa kata kita ni tu banyak amal boleh buat berlaku kita puasa sunat, senah khumi, sedekah, tahajud, duha, witir, isra. Rawatib, Allah banyak amal kelaku. Tengok ngah amal dia tu tak pergi, duk Fatih tengok. Mari sejak duk Fatih tengok dia. Ya perhati urang, pandai perhati urang. Perhati diri tak pandai. Mari sejak nampak tak gaduh nak semaya sunat, tak gaduh nak semaya sunat rawatib. Sudah semaya pakcuk, tak gaduh dengan qabliyah ba'diyah. Aku ni semua istiqamah aku. Benar-benar lapis tu. Bila pelik lah. Merasa memiliki amal yang banyak. Allah. Jangan pula menganggapkan amal orang lain sedikit. Amal orang lain tak ada laku. Allah. Subuh malah. Cuma ni Allah. Seminggu ngapa hari Jumaat ayo. Tu muncul hari Jumaat wajib hari Jumaat. Hayat sedap je tiba kat orang tu. Dia bila amal kita terlebih. Ni di segi amal hak Bashir. Hak Bashir di segi amal. Allahu Akbar. Kalau ada we tu baiklah. So rasa dak bila lah. Tak sadar bila po. Tengok Imam Ghazali kata gini. Hanya Imam Ghazali. Imam Ghazali katanya ujub hak ni tu gapo weh? Ujub hak ni dia katanya mengagungkan diri. Mengagungkan diri tu bangga. Duk bila diri terlebih. Tu bangga. Yok yang tuaeng. Tu bangga diri. Duk yok yang tuaeng, duk akak diri sendiri. Duk bila diri sendiri tu lebih. Orang lain tak bila ni. Kita orang kalau dia jadi seorang ni, sebab wujud dah jadi seorang, orang lain tak apa ni. Kita duk jadi seorang. Orang lain tak ada bila, kita duk bila ngaya tu, ngaya ni, duk bila kata lebih kita. Pas mula duk jadi, mula jadi ni. Mula duk jadi sombong. Orang ni betul.
Kesok mula dah terkesok gila mula. Orang dah ada apa, kita sorang je. Tengok ya tu, yebah. Tengok ni hujung mata. Tengok ni kheling. Hari nak boleh hadir itu tu. Dia dah bila kata dia lebih. Dia dah mengaku kata dia lebih. Mula tengok kok orang jebah. Mula tengok kok orang jeling. Mula tengok kok orang tak ada jalan. Dia sorang tak jadi. Ni kata muhlikat. Salasun muhlikat. 3 perkara yang jadi punah. Suhun mutlaq. Wahawan muttaba. Wa ijabul mar'i nafsi. Duk bila seseorang tu bila diri kita kata terlebih. Punah. Jadi sorang. Orang lain tak apa ni. Kena Imam Ghazali kata dah. Kena tak weh? Ada pada kita tu. Ada pada kita tu. Duk bila duk bangga kata diri kita terlebih. Ataupun tak apalah. Tak bila kata diri lebih pun. Imam Ghazali kata menganggapkan, membilakan agung lebih amalan yang kita lakukan. Dia bila lebih amalan kita daripada orang. Apa dah lebih ni. Allah. Wa emu duk bila diri kita tu lebih. Wa emu kita duk bila duk anggap kata amalan kita tu lebih. Semua tu mereka ujub belaka. Sifat hok sarok marah belaka. Sifat hok sarok tak kena belaka. Ini Imam Ghazali buat misal, buat contoh. Imam Ghazali buat contoh ke mana? Akulah orang yang paling baik. Akulah orang yang paling juruh. Duk bila nak badu. Dia nak hadiah ke dia ni. Setel beri hadiah. Dah. Setel tipu saja ya. Tipu saja ya. Kata kita ni lebih gitu, lebih gini. Hadiah dia tak ui kali. Tujuan yang nak ui apa? Tujuan yang ui nyakit kita. Nyakit apa? Ni nyakit ujuk ni. Nyakit ujuk ni. Akulah orang yang paling lebih. Akulah orang yang setel payah tipu. Setel tipu semua tapi tak luk nak tipu ku. Dia tak khabar. Dia tak khabar kata setel tu boh dah sifat ujung. Ya dah tu. Dia duk mari gitu, dia mari kata ada Allah. Orang lain apa setel tipu setagih pula. Aku setel tipu tak leh. Menjelah dah tu. Jelah dah tu. Sifat ujung lah tu. Sebuah kisah. Sebuah kisah yang mudah ayat. Dah tu duk mengajar. Dah tu katanya Nabi lari tidur lepas sah. Nabi lari tidur lepas sah. Cukup 40 hari ni mesakoi gila. Cukup 40 hari ni mesakoi gila. Pas dia tu dia buat amal, dia nak tahu. Dia buat amal. Sehari, 2 hari, 3 hari tidur asal. Bangun kubalah. Bangun ke 1 ke 2 malam. Dia nak terang. Bawa cukup hari 40. Bawa cukup hari 40 ni tu dia bangun ke 2 malam. Dan Nabi kata buat amal tidur 40 hari tu urut pada royak atau cukup 40 hari ni sakit gila kalau tidur paksa. Bawa cukup hari ke 40 ni tu dia leda ke 2 malam. Ke 2 malam dia leda. Dia leda ni tu dia nak pergi pisut, dia nak pergi royak. Kata tidur lepas asal cukup 40 hari ni tak ada jadi reno ahli. Dia nak pergi royak ke tu duk mengajar tu. Tok royak tak tidur cukup 40 hari jadi gila. Ya cukup dah 40 hari malam tu. Kedua, ya pergi gerak tok guru. Kau assalamualaikum. Kedua malam. Tok guru pun, siapa dia? Mu dak panggil ku malam-malam ni. Tok guru pun pergi buka pintu. Waalaikumsalam. Apa ni lah. Apa? Ni lah ambo main royak. Hak tok guru tak tidur cukup 40 hari ni jadi gila. Hani ambo cukup 40 hari malam ni. Tak ada rena ni. Tak ada gila ni. Tu gila dah tu. Ada dia. Ada ke orang segar mai gerak orang ke 2 malam main royak benda ni. Gila dah tu. Orang gila sungguh tak mai gerak orang ke 2 malam. Gila tak khabar kata gila. Hani kita wi khabar kata setel tipu kita tu. Duk bilai kita duk bilai kata kita lebih. Padu dengan kakak sulung. Lebih kita. Padu dengan kakak yang kedua lebih kita. Ukur kakak yang ketiga lebih kita. Ukur dengan adik lebih kita. Ukur wasu lebih kita. Ingat tu. Ya dah tu. Setel tipu dah tu. Hatu pucuk ya. Baru mengaku kata lebih ya. Pas apa nak jadi tu.
Kau turut belakang pula lah. Penyakit kau nak jadi pula tu. Sebab daripada tu banyak perkara lagi. Inilah Hok Imam Ghazali katanya, Allah, akulah orang yang paling soleh, akulah orang yang paling berjuruh. Tak ada dah orang yang berjuruh di kampung ni. Tak ada dah orang yang berjuruh adik-beradikku. Akulah ada. Ya tu. Dan tidak ada orang yang melebihi kesolehan. Tak ada dah orang lebih juruh, orang lebih molek aku seorang pada adik-beradikku. Aduh. Hak ni lah yang paling takut sekali. Tu Hok Imam Ghazali. Kalau ada pada kita, duk bila lebih, duk bila juruh, duk bila molek diri tu, kita buat tu baik. Kerana tu sifat Hok setan duk halau masuk tu. Sifat setan duk cambah masuk tu buat tu baik. Jangan dia tu ceding, jangan dia tumbuh. Tengok, para ulama kata gini. Menurut para ulama, para ulama kata gini, ujub saat ni ialah seseorang yang beranggap bahawa kemuliaan amal soleh. Dia anggap katanya bahawa kemuliaan amal soleh yang dia buat hak ni tu disebabkan adanya sesuatu perkara. Oh, aku boleh buat amal ni dengan sebab aku mengaji ni. Dengan sebab aku mengaji, aku duk bersungguh ni Allah dah. Aku boleh buat amal, aku kau tak mengaji pun. Kalau tak mengaji aku lagu mana tak tahulah. Hanya mujurlah aku mengaji, boleh buat amal soleh. Tu. Hak tu dengan sebab. Dengan sebab mengaji. Ataupun aku ni kalau mujurlah aku tanda kelapa dah. Kalau aku tak tanda kelapa susahlah aku. Hak tu dengan makhluk. Wujud dengan makhluk, wujud dengan benda. Allahu Akbar. Ya Allah belaka tu. Ada juga mari saya tipu macam tu. Tu. Bukan sebab kerana Allah SWT tak. Bukan tak aku boleh buat amal dengan sebab anugerah taufik hidayat pada Allah. Dah. Aku boleh pergi buat haji dengan sebab aku dah harta ni. Kalau aku tak ada harta, aku tak boleh pergi buat haji lah. Sudah. Tu bukan dengan sebab taufik dan hidayat kurnia pada Allah Ta'ala. Inilah perasaan tipu daya yang kelima. Setan yang isikan sifat wujud masuk. Maka kita sudah tahu dah ni, kata wujud tu gapo. Pendeknya, kesimpulannya, gapo wujud kesimpulan, iaitulah bila diri lebih daripada orang lain. Bila diri lebih, kita ingat kat arif molek kesimpulan. Ujub gapo? Bila diri lebih daripada orang lain. Tak kira di segi apa. Tak kira di segi apa ni. Tak kira di segi apa. Segi ilmu ke, segi harta ke, di segi kemuliaan ke, tak kira di segi gapo. Bila kita lebih belaka. Hadirin pendengar, apabila kita terlebih dah, bila diri kita terlebih dah, orang lain kita ni bila apa? Orang lain ni. Saat ni kita bila kita lebih pada adik-beradik kita, adik-beradik kita ni bila apa? Kita bila lebih kita pada tepi rumah. Kita bila lebih kita daripada orang dalam kampung kita. Orang dalam kampung kita ni bila apa dia? Lebih dia, lebih dari kita dah. Demo. Ni. Fir'aun dia bila apa? Kita klik pada kisah sejarah pula. Fir'aun dengan Musa. Tengok. Dia bila apa ya? Dia bila dah dia hina? Dah. Fir'aun dia bila lebih tak? Bila lebih? Bila lebih genak segi. Segi pangkat, apa? Raja. Segi harta, kaya tak? Kaya. Apa? Musa? Adakah yang bila Musa ni lebih tak? Ya tak bila lebih Musa. Ya tak bila dah. Hanya tanya ni kalau mudah-mudah kata kau dah. Kalau wasa-wasa kampung kita lah, ya tanya Musa ni kalau aku tak ambil pera dulu mati hanya air emong ni. Mati lemah air emong ni. Mujur lah. Bini aku jumpa duk lekat di tie apa panggil? Di tie Jemore. Mujur lah. Dah hanyut dia lekat tie Jemore.
Kalau bini aku tak ambil mu dia tak boyo berat. Mung tu mujuk aku hero. Ai buah besar main nak hajar aku. Ada dia tu baik rupa tu. Tengok Firaun tu. Ya ke hero Musa ke. Dah datang Musa besar ni. Bakit jadi rasul nak pergi dakwah dia. Hak tu Musa Firaun tak terima tu. Kerana dia bila kata dia lepas. Kamu dah saya ai dek ngawasun. Ai dek ngawasun. Muncak masang soundku dah. Ha ni orang ada sifat wujud, bahaya tak bahaya. Tengok. Payah korong pula. Korong tengok. Ya bila kata dia lebih tak? Ya bila kata lebih belaka kemuliaan dari segi harta, ya bila kata dia lebih belaka. Sebab tu dia tak lupa Musa. Ya bila kata lebih. Yang wujud. Dia katanya kekayaan dia ni dengan sebab kepandaian dia. Dengan sebabความสามารถความรู้hak dia ada ni yang menego. Nah, dia buat tu buat ni. Boleh siapa kaya dengan sebab kepandaian dia. Ni, dia terlupa. Dia terlupa kata semua kekayaan dia ni tu dengan sebab kurnia nikmat hak tewi ke dia lupa. Hingga siapa dia tak akalkan. Padahal kalau tak silap lah sepupu ke dia. Nah, korang dengan Musa tu. Tengok, ni kih lebih ni, kih bila terlebih. Tak dengar urih lalu dah. Banyaklah hadirin. Dalam masyarakat kita bila lebih tak dengar kawin orang bawah ni. Kawin bawah ni nasihat benar molek, tapi dia tak akal. Sebab apa? Sebab dia mau bila kata dia mau lebih. Dia mau bila kata dia mau pemimpin. Dia mau bila kata dia mau terbesar pangkat. Ni yalah ni. Takut jadi sebuah korong. Takut jadi sebuah Firaun. Ni lah hak setan isi masuk. Hak setan isi masuk juk yang kelima ni. Nak isikan sifat wujud masuk dalam tubuh, dalam jantung kita ni. Sebab itulah. Gimana? Untuk urus jatuh, jangan mengaku kata hong. Jangan mengaku kata hong nak apa? Dia kita kata mengaku kata hong, siap. Sudahlah kita mengaku. Sudahlah kita bersifat dengan sifat wujud apabila kita mengaku kata hong. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik tak jah. Allah binasa sungguh sifat ni. Allahu Akbar. Sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT. Minta jauh daripada sifat wujud masa ni. Kita nak dalil sikit. Dalil kata haram. Bersifat sifat wujud ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najmi ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji-mujikan diri kamu. Ini kata. Janganlah kamu memuji-mujikan diri kamu. Jangan kita duk yok-yong tu'eng. Jangan kita duk pujikan diri kita sendiri. Jangan. Jangan. Kalau kita puji diri kita dah, kita puji kata diri kita lebih dah. Kita tak akan patna tu'eng. Kita nak patna tu'eng diri kita tu tak boleh. Dan orang nak tunjuk ajar kita pun tak boleh. Supaya ketel lah. Supaya ketel. Dia duk berasa kata dia tu jalan betul dah. Dia duk berasa kata dia betul dah jalan dah. Apabila kita tengok ketel jalan betul tak betul. Tapi orang nak ajar boleh tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bila kata dia jalan betul dah. Allahu Akbar. Kalau dia dengar sikit, kalau dia tengok sikit, dia yang rap, dia terima kritik orang. Pasti berkali ketel dia hari ni jalan betul berkali. Kenapa dia tengok ketel jalan betul dah? Ketel jalan tak betul. Sebab apa? Sebab dia tu bila kata dia tu betul dah. Dia bila kata dia jalan betul dah. Sebab dia tak dengar hak orang dia royak. Hak sutung dia royak, hak kepah dia royak, dia tak dengar. Sebab apa? Dia bila kata dia tu jalan betul dah. Hingga sampai hajar anak jalan. Hajar soal ni jalan sporiotik, tak betul sporiotik. Orang kita seperti tu dah. Kalau ada sifat tu, ada sifat duk pujikan diri, ada sifat duk bila kata diri tu molek, duk bila kata diri lebih, maka orang lain nak hajar tak boleh. Orang lain nak royak tak boleh. Nak royak reno, dia lebih dah. Yang ngaku tak dia lebih dah. Ni kata binasa. Dialah Allah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil kata haram bersifat dengan sifat wujud. Tu.
Mana apa sejuk. Dah kita tahu dah kata sifat wujud tu bahaya. Kata kita tu nak sekat tak boleh. Nah, memelah setan tu akan tipu. Nah, tapi kita nak lawe lagu mana? Ya tak lagi, dia kena ada ubat. Nah, dia kena ada cara. Nah, ubat dan cara tu dia ada. Tengok cara kita nak mengatasikan sifat wujud. Cara kita nak perak. Tak sewi ada sifat wujud pada diri kita ni tu. Nah, cara dia kita nak buat mana? Nah, cara kita nak buat mana? Dan kita nak sekat setan tipu tak boleh. Kita jaga molek cara dia. Sini ada mereka 4 perkara ulama kita ajar. Nah. Satunya ulama kita ajar tadi ni. Menyedari, kita kena sedar, kita kena khabar bahawa amalan soleh, amalan kita duk buat hari-hari tu hanyalah kerana pertolongan taufik. Kerana taufik dan hidayah daripada Tuhan. Ingat situ. Ingat atau kita boleh buat amal tak tinggal hak ni tu. Kerana taufik Tuhan khalqu qudrati li taatillah. Tu kata taufik. Tuhan menjadikan kekuatan. Tuhan menjadikan kekuatan pada kita boleh buat taat. Ni kita ingat atanya kita boleh buat amal hari-hari hak ni tu dengan pertolongan taufik dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat situ. Ni cara nak berjauh. Cara nak berjauh daripada duk bila kata diri tu lebih tu. Cara berjauh duk bila kata amalan orang lain sikit tak ada jalan, amalan akulah banyak, akulah yang rajin. Tu cara dia nya. Kita kena ingat. Nah, kata kita boleh buat amal hak ni tu dengan sebab taufik dan hidayah daripada Allah. Tu yang pertama. Mana dalil dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl ayat 53. Dan apa-apa nikmat. Dia kata, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, apa-apa nikmat kebaikan yang ada pada kamu, apa-apa nikmat banyak gapo jangan kaya alim juruh kemuliaan ikutlah apa-apa tu mai dah dengan apa-apa okey. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia nikmat yang ada pada kita tu dari Allah. Tu, ingat molek. Bukan daripada kita, bukan dengan bijak sana pandai kita. Jangan kalau kita pergi pada kita belaka, pergi pada kita, nikmat kita rajin buat amal pada kita, kaya pada kita. Tu kita masuk dalam katanya kaum Mu'tazilah dan Qadariyah. Demo tu dia pergi katanya semua tu dengan sebab dia belaka. Katanya wujud selama-lama bersifat wujud. Kenapa? Duk bila kata dia belaka. Dengan sebab kepandaian dia lah. Dengan sebab kebijaksanaan dia lah yang negonya dikaya. Itu bukan. Bukan daripada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula kita kena sedar, kita kena khabar bahawa duk bila kata diri lebih hak ni tu boleh membinasakan amalan yang kita buat. Ingat molek. Dengan sebab kita duk bila, dengan sebab kita ada sifat wujud hak ni tu, dengan sebab kita duk banggakan diri tu, duk bila kata lebih kita daripada orang lain ikut renak segi. Boleh memunahkan amalan yang kita lakukan. Tu, amalan kita sudah buat dah jadi punah weh. Mana dalil? Ni dalil daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ni dalil ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Katanya nak salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i li nafsih. Dalil tu. Allahu akbar. Tu cara kita nak perubat tu. Cara kita nak perubat, cara kita nak halaukan sifat wujud. Tu tak sebeda pada kita nak ingat gitu. Jangan dia turut heran. Mari sikit pak turut lalu dah. Yang ketiga, kita kena ingat. Yang ketiga ni mengingati. Yang ni kita kena ingat bahawa walaupun kita tu hebat, tak ada dah orang yang paling hebat. Dia kata walaupun kita tu hebat sungguh. Walaupun kita ni kaya sungguh, walaupun kita ni berjuruh sungguh, walaupun kita ni rajin sungguh, kita kena ingat walaupun kita ni hebat, ingat atarena di sana ada yang lebih hebat lagi. Tu ada yang lebih hebat lagi. Ada orang yang lebih hebat daripada kita lagi. Tu kena ingat gitu. Kena ingat gitu. Baru tak apa. Ni dalil ulama hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ni perangai malaikat ni. Kau Tuhan suruh malaikat royak nama. Qala ambiuni bi asma'iha. Tuhan suruh malaikat royak nama. Goning gapo. Tu. Malaikat ni royak tak leh. Malaikat ni royak tak leh. Lalulah malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau wahai Allah. La ilma, tidak ada ilmu. La ilma lana, tidak ada ilmu, ku tak tahu, ku tak reti, illa ma 'allamtana, malaikat apa yang mengajar kat aku ya. Innaka antal alimul hakim. Munglah ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijak. Ni kena ingat katanya. Kita ni bukan ada rabru belaka, kita ni ada takat. Bukan ada meliput habis ilmu kita. Kena ingat atas kita ni kodani sikit sangat ya. Orang yang lebih alim daripada kita tu ramai lagi. Kita sekadar ni ya, kena ingat kata ada orang yang lebih hebat pada kita lagi. Walaupun kita ni hebat dah dari segi ni. Dari segi berhiasak ni kita lah. Tapi kena isat lah lagi. Dari segi pekoh ni kita lah. Tapi dari segi usaha kurang. Tu kena ingat gitu. Jangan kata kita melaka lebih. Jangan. Tu cara dia. Tu yang keempat pula nya. Yang keempat iaitu mengetahui. Kita kena tahu. Dan kita kena yakin bahawa kurniaan ilmu kepada kita tu amatlah sedikit sangat. Kita nak ingat kata sikit ya tu hawi ilmu kita ni. Kan ibarat apa? Ambil kalau jarum tu besar sikit bulu roma. Bulu roma tu halus sangat. Ambil jarum lah mudah kata. Ibarat atau jarum sepucuk pergi celup dalam laut. Bagi kita pergi patah esok belah lagi biksi tahu. Biksi pergi patah saja tak ada kena masuk biksi. Dulu tak apa, pergi patah saja tak apa dah. Sebab ya biksi tak ada. Lah ni pergi patah kena masuk biksi baru sah. Tidak tak sah. Bagi tak gin naro lagi. Ni ibu kita pergi patah esok kita ambil kalau ambil jarum. Retina tu ambil kemung duduk dakwah tu kena celup dalam air laut. Air laut banyak tak? Banyak. Tapi hok turuk, hok lekat di jarum macam mana? Setitik tu lah. Ilmu Allah Ta'ala banyak. Tapi tu hawi kita sikit sangat ya. Kena ingat atas sikit ilmu yang kita ada. Jangan dia buat debel. Ini berdebel tak kena urang. Buat ada ilmu seketok. Ingat lalu mula tu guru kata. Allah Ta'ala sukti ya. Peketuk riuh kapung. Tak tu guru kata. Allah sukti ya. Berketuk beri kapung. Allah nak tidur pun tak boleh. Sekacang berketuk. Hingga siapa bewak dalam hutan tu tahu. Kata haya ni telur dah weh. Tadi aku nak pergi makan. Ni binasa. Binasa habis telur. Sebab apa? Sebab dia royak aku orang. Kata aku bertelur. Kalau telur senyah-senyah boleh perak nak tak? Boleh perak nak. Ni dia perak nak tak boleh. Telur sukti, riuh setiap kapung. Hingga siapa bewak beria dalam hutan tu tahu. Mari makan telur. Mujur makan telur. Kalau makan ibu sendiri, lah. Ni ada ilmu sikit pun. Yang tengok.
Nak ingat gini, ni ulama hujah ni. Mengetahui dan yakin bahawa kurnia ilmu hak tahu kita tu sikit sangat ya. Ini surah Al-Isra ayat 85. Kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah ilmu hak tahu kita ni tu gapo illa qalila, sikit sangat ya. Baik yang hidup megah, yang hidup megah Allah Akbar, yang hidup megah, yang hidup megah. Sahabat yang tak ngaji tasawuf hati, yang hidup megah. Nah, walaupun kita alim sungguh, tapi orang lebih dari kita lagi. Nah, nak ingat gitu. Hatu apa tu? Walaupun kita alim sungguh, tapi orang lebih dari kita lagi. Hak tu kita bila kata diri kita lebih tak? Tak lah. Kita hina lagi kitanya. Ada orang yang lebih lagi di sana. Siapa dia? Ya tu Allah. Tu hubat dia. Allahu Akbar. Dah bahayanya, dah takutnya sifat wujud. Allahu Akbar. Inilah cara yang kelima hak setan tipu kita. Allah hadirin pendengar, cuba kita renunglah dalam hidup kita hari-hari. Hak kita dia ada balah dengan adik-beradik. Hak kita dia ada tekan dengan orang hak ni tu dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak jalah tu. Ya tak? Kita pada ilmu pada ilmu juga, apa tak jangan demo. Allahu Akbar. Tak khabar kata kita duk makan hak setan tipu. Hak setan hidup asuh kita tadi. Kata tak ada orang hak lebih mung lebih. Lah duk jalah pokok orang mung pengaji. Ni kita pun jaluk jadi. Allahu Akbar. Mu dak jang apa dia, lebih mung pada dia. Mu sak hera ke dia. Ni Allah minta jang. Kalau mari perasa ni setan mari ni, setan tipu dah ni. Jok yang kelima ni. Syaitan terena Allah besarnya pangkatmu, Allah banyaknya amalmu, Allah banyaknya ilmumu, Allah mulianya mu, Allah kayanya mu, Allah mung ni payah tu nak tipu. Allah. Orang lain ikut tipu setagi perak dah mung ni dak ni. Hei ingat weh, syaitan nak isikan sifat wujud masuk dalam hati kita tu. Kalau kita mengaku gak set. Kalau kita mengaku gak set, tak ada apa. Apa kita nak tolak ke mana? Hak setan mari hang ni. Tolak dengan cara pak cara hak ni kita. Pak cara hak ulama hajar hak ni. Mana kita nak kupas. Kita nak serup. Serup tadinya gapo? Awak kupas serup tak sesuai. Sana katanya maksud kupas ujuk tu gapo? Ujuk iaitu kita duk bila diri kita terlebih daripada orang lain. Walaupun dari segi mana-mana pun tak kira. Kita bila kata kita lebih. Apa mari gitu dah kita nak kata bukan. Khak atau bukan jangan turun. Apa hubat dia kalau mari juga tak ada nak tepi, bedah bangka. Tu bangka tu bedah. Kuatnya dia tipu. Saya tak tipu. Kita nak ingat. Satunya ingat kata amalan kita boleh buat hari-hari dengan sebab taufik dan hidayah Tuhan. Bukan dengan sebab kita tak. Dengan sebab taufik dan hidayah Tuhan. Yang kedua, kita nak ingat, kata ujuk hak ni tu memunahkan amalan kebajikan kita. Dengan sebab wujud dah punah amalan kita. Apa kita dah kata kita nak amalan banyak dah. Allah hijak kita mulai. Kita pergi tak malam ni kita pergi mulai, kita maya tahajud sejak. Pergi sekat mung lah, aku dah buat sama dah. Aku banyak dah, tak apa dah. Jadi. Yang kedua. Yang ketiga, kita hanya ingat kata walaupun kita tu hebat, walaupun kita tu alim sungguh, kita ni doktor, doktor, poteri, poto, tak kira lah gapo pun, kita hanya ingat kata kita ni lebih, tetapi ada orang lebih lagi. Ada orang lebih dari kita lagi. Yang keempat, kita nak ingat dan kita nak yakin, kata ilmu hak tahu kita ni sikit sangat lah. Harta yang tahu kita sikit sangat lah. Sekadar ni kita tahu kita. Orang lain kaya lebih dari kita lagi. Tahu kita yang tahu ni. Orang lain yang dari kita lagi. Jangan dia yang dipunuh dengan sebab yang Allah. Hidung sebab pelupah nyu yang tu kita kata. Hal ni pak cara untuk kita nak menyekat dan nak lawaikan sifat wujud ni. Dan hadirin yang dirahmati, sama-samalah kita sepak tu baik daripada sifat wujud ni. Kerana sifat wujud ni itu adalah sifat yang membinasakan amalan. Lagi pula sifat yang dicelakan oleh syarak. Maka kita jauhilah dan sama-sama kita berdoa
dan isti'anah minta tolong dengan Allah Taala. Ya Allah, jauhkanlah hatiku, jantungku ini daripada sifat ujub, ya Allah. Minta jauh. Dia pandai belako dah. Bahasa Melayu tak apa, tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu tak reti belako. We minta ratik dengan pertolongan Allah SWT. Allahu Akbar. Nah. Ha. Oh, tak apa. Hai umur dia. Nak bayar hajat, nak makan kambing. Sebagai kita nak syukurkan nikmat. Tuhan beri nikmatkan rumah pada kita. Dan pula kita ada duit lebih, kita nak syukur. Tak ada apa. Niat nak syukur nikmat. Niat nak syukur nikmat Allah Taala beri pada kita. Boleh buat rumah dengan siapa sudah. Nak syukur. Nak syukur, tak apa. Yang niat nak bangga sudah. Buat molok boleh molok, tak apa. Tu boleh, tak apa. Tu dah buat. Ada ni. Maka malam ni kita disudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma wa la tanqusna. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'i bi